إلى حضرة النبي مصطفى وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعزم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا استقامة وحببنا في صلاة الجماعة يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji Sanusi bin Harun, juga kepada Tuan Bilal kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati Tuan Imam dan Tuan Bilal kita, diberikan kesihatan dan keafiatan yang berpanjangan. Amin. Juga yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Encik Jeffrey, serta seluruh jawatan kuasanya. Kita doakan juga mudah-mudahan Tuan Pengerusi dan seluruh jawatan kuasanya diberikan kesihatan dan keafiatan. Juga kepada seluruh hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, anak-anak yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan semua yang hadir, pencinta-pencinta majlis ilmu ini, Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dimakbulkan segala hajat-hajat kita, Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, dijauhkan kita daripada segala wabak dan penyakit, musibah serta bala bencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan meneruskan lagi perkongsian kita, perkongsian ilmu kita dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membaca Al-Quran, kerana Allah Ta'ala pilih daripada kalangan ramai hamba-hamba Allah ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita diberikan kekuatan, dapat terus belajar, dapat terus membaca Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan Al-Quran inilah yang bakal menjadi peneman kita di dalam kubur. Allahumma amin. Dan dialah yang menjadi wanawir kuburana, menjadi penerang di dalam kubur kita esok. Kubur kita gelap, kubur kita sempit, kubur kita menyeramkan, kita seorang-seorang dalam kubur. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini, inilah yang akan menerangi kubur kita, inilah yang akan meluaskan kubur kita, dan Al-Quran inilah yang bakal menemani kita
ketika mana kita bersendirian di dalam kubur nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan, seperti mana biasa kita mulakan bacaan Al-Quran kita dengan mana kita membaca 10 ayat awal daripada suratul Kahfi, insya-Allah. Tuan-tuan boleh selak pada halaman yang ke-293. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur pada Allah, malam ni Allah Ta'ala izinkan pertemuan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kalau diikutkan pada malam ini, insyaAllah kita akan menyambung bacaan kita. Dan untuk tadabbur Al-Quran kita pada surah Ali Imran, juzuk yang keempat, pada halaman yang ke-71, bermula ayat 158. (71) Apa dia? Orang kerungu. Lah, pergi orang kerungu lagi. Orang kerungu. Apa ni macam mana? Rapat sikit kan? Testing. Enak Alhamdulillah. Tak maaf insya-Allah. Pada halaman yang ke-71, surah Ali Imran ayat 158.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يهزلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita melihat isi kandungan beberapa ayat yang kita baca pada malam ini, kita lihat sedikit tuan-tuan, andai kata ada yang boleh kita kongsikan bersama berkenaan dengan tempat-tempat ataupun hukum-hukum tajwid, yang mana andai kata dalam pembacaan kita tadi ada kekurangannya, boleh kita top up lah insya-Allah, diperbaiki. Yang pertama tuan-tuan, kita lihat pada ayat yang pertama kita baca pada malam ini, Allah Ta'ala berfirman, wala immuttum baik, nun itu nun yang tidak bertanda tu kan, dia bertemu dengan huruf mim. Hukum dia apa? Dengung. Maksud dia tu kan, dengung tu dia punya bacaan dengung. Hukum dia idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu mim kan, idgham ma'al gunnah. Wala immuttum, bila dengung ni dengung berapa rakaat dengung dia? 2 rakaat. 2 rakaat, bukan 2 rakaat. 2 rakaat solat. 2 rakaat. Kalau dengung 2 rakaat, panjang dengungnya nanti. Dengungnya 2 harakat. Jadi 2 harakat itu perlu dibunyikan, wala immut au qutiltum. Baik tuan-tuan, itu yang pertama, idgham ma'al gunnah. Yang kedua tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, ni yang kita dengarlah bersama-sama tadi, pada huruf mim yang mati, pada baris yang pada ayat yang pertama tu kan, ada 2 tempat mim mati tu kan, wala immuttum au qutiltum. Mim mati tu tum. Jadi kita kena baca tum lah. Kita kena matikan huruf mim itu. Tum. Huruf ta dimatikan pada mim tu, dimatikan pada huruf ta tu kan, tum. Bukan wala immuttum au qutiltum. Tum. Dah jadi tum lah. Dia bukan tum. 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 Kutil tum. Kemudian dan yang terakhir, la ilallahi tuhsyarun. Huruf apa? Huruf ha. Tuh. La ilallahi, hi tu dah ha. Kita takut nanti dia terbawa-bawa ha itu kepada huruf ha. Ha tu hamas, ha pedas. La ilallahi tuhsyarun. Ha. Tuhsyarun, jangan tuh. Huruf ha.
Ha. Ha di atas. Ha. Ha. Lepaskan ha. Bawah. Hi. Depan. Bukan hu. Hu. Kalau hu tu huruf ha bulat. Hu. Ha. Hi. Hu. Ha. Ha. Baik. Yalah betul dah tu. Baik. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang pertama tuh huruf ha. Ha tu ha pedas. Kemudian yang kedua, kita lihat pada ayat yang ke-161. Minta maaf tuan-tuan. Ayat 161. Kita lihat. Ada satu tempat tadi tu kan. Kita waqaf pada satu yang ada tanda syaddah. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Betul? Baik. Bila huruf lam itu kan, huruf yang terakhir itu ada tanda syaddah, kita matikan, kita tidak boleh mati terus mati berada di sana ada dua huruf lam. Ada syaddah kan. Jadi hak huruf itu kita kena bunyikan dengan mana kita menekan sedikit. Yaghul. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Ditekan sedikit. Contoh kalau kita baca pada huruf qalqalah kan. Yang mana huruf qalqalah itu yang 5 tu, dia bila ada syaddah pada nak ditandakan mati tu, pada kita nak mewaqafkan tu, dia akan jadi qalqalah akbar kan, besar. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Begitu juga kalau ini dia tak jadilah macam qalqalah lantunan tu, tidak, tapi ada tekanan sedikit. Yaghul. Baik. Itu huruf ghain. Tengok dalam baris tu tuan-tuan, kita jumpa huruf ghain 3 kali dan tiga-tiga dengan tanda yang berbeza. Yang pertama ghain baris hadapan ghu. Yang kedua wa man yaghlul ya'ti bima ghalla. Huruf ghain, huruf ghain. Ghain ni mana tuan-tuan tempat dia? Huruf ghain. Kita kena tahu ni. Kita kena tahu huruf ghain ni kan di mana. Kita kena kenal di mana rumahnya. Kenal tak rumah ghain kat mana? Kat Jalan Gambir berapa rumah ghain ni? Rumah ghain. Rumah ghain kan. Ghain ni kan huruf khalqi kan, huruf khalq. Di tengah-tengah di depan ni kan. Dengan kha. Jadi kat situlah makhraj huruf ghain tu sama dengan huruf kha kan. Kita kena kenal ni. Di kat sini. Halqum. Awal halqum. Baik tuan-tuan, ini antaranya lah yang boleh kita kongsikan. Kemudian tadi tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya terdengar tadi pada perkataan Qul huwa min indi anfusikum. Kum. Huruf kaf dan huruf qaf. Berhati-hati tempat bunyinya. Qul itu huruf qaf. Kalau jadi qul, kaf, qul. Berhati-hati. Bunyinya berbeza, maknanya juga berbeza. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaralah yang kita dapat sama-sama kongsikan pada malam ini berkenaan dengan sedikitlah beberapa tempat-tempat hukum-hukum tajwid yang boleh kita kongsikan. Baik, berkenaan dengan tadabbur kita insya-Allah sedikit pada ayat yang ke-158. Tuan-tuan, ayat ke-158 ni tuan-tuan adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-157 yang pernah kita baca sebelum ini. Ayat 157. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-157, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Yang lepas kita dah cerita dah. Kan ayat ke-157 ni. Demi sesungguhnya kata Allah Taala, jika kamu terbunuh pada jalan Allah, wala in qutiltum fi sabilillah, sekiranya kita ini terbunuh pada jalan Allah, yakni dalam perang fi sabilillah, ataupun au muttum, ataupun kamu mati, mati biasa semasa mengerjakan kebajikan contohnya, la maghfiratum minallahi wa rahmah, sesungguhnya keampunan daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah. Bila kita mati, yang pertama sekali mati syahid lah, di jalan Allah, ataupun mati biasa. Mati biasa, daripada sesungguhnya kata Allah Taala berikan tawaran di sana. Ada dua tawaran yang Allah Taala berikan. Apa dia? Yang pertama, mendapat keampunan, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maghfiratun, la maghfiratum minallah, mendapat keampunan daripada Allah. Dan yang kedua, warahmatan, dan mendapat rahmat, iaitu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sesungguhnya orang yang mati di dalam keampunan dan juga rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya orang-orang itu adalah mati itu lebih baik daripada segala apa harta benda yang dihimpunkan. Andai apa yang dihimpunkan tu, sesungguhnya mati dalam keampunan dan mati dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu lebih baik daripada segala-galanya. Itu ayat 157 tuan-tuan. Bila kita lihat pada ayat yang ke-158, kita lihat balik tuan-tuan. Ayat itu hampir sama. Hampir sama. Tetapi sepertinya macam berbalik pula. Wala immuttum au qutiltum. Dan sekiranya, demi sesungguhnya, jika kamu mati terbunuh. Tadi muttum itu yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama qutiltum fi sabilillah. Yang ini muttum dulu. Au qutiltum, ataupun kamu mati dalam peperangan. Qutiltum. Ataupun kamu matilah. Cerita dia kata kamu mati terbunuh. Terbunuh. Apa kata Allah Taala? La ilallahi tuhsyarun. Sesungguhnya jika kamu mati yang macam tu, kebiasaannya lah, majoritinya mati biasalah. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita semua, semua yang mati tak kira lah selain daripada mati syahid. La ilallahi tuhsyarun. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya semua mereka ini juga akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa dalam ayat ini, ayat yang ke-157 dan 158 ini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ceritakan, ini kisah masih lagi pada peristiwa peperangan Uhud, yang mana ketika itu tuan-tuan, ketika mana kepergian yang pertama itu rombongan ataupun tentera Islam, ketika itu yang berjumlah 1,000 orang ketika itu tuan-tuan, apabila mereka dibisikkan oleh bapa orang munafik ni tuan-tuan, mereka ni lebih 300 orang kembali, berpatah balik ke bumi Madinah. Lalu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kalau mereka mati syahid itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Tetapi kalau kamu balik pun kamu tak mati syahid, kamu tetap akan mati. Kita ni tak pergi berperang pun, kita pasti akan mati. Sama ada mati kita ni di atas katil ke, mati kita ketika mana kita solat ke, Allahumma amin, ataupun mati kita sedang buat kebaikan ke, subhanallah, baiknya kan, kita tetap akan mati. Dan sesungguhnya semua orang yang mati itu tetap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya tiadalah jaminan seperti orang yang mati syahid tadi. Allah Ta'ala berikan jaminan pada ayat yang ke-158 itu, sesungguhnya orang yang syahid itu jaminannya ada dua. Yang pertama, la maghfiratun, akan mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ni dia. Dua perbezaan mati. Sama ada mereka ni qutiltum fi sabilillah, ataupun wala immuttum au qutiltum, ataupun mereka mati biasa. Subhanallah, tabarakallah. Ini janji Allah Subhanahu
wa ta'ala yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-157 dan 158. Masih lagi menceritakan berkenaan dengan cerita berkenaan dengan peperangan Uhud yang kita dah cerita panjang dah ni. Dalam peperangan Uhud bagaimana tentera Islam ketika itu yang asalnya agak ramai 1,000 orang, kemudian mereka telah pun dibisik-bisikkan, dipujuk rayu oleh seorang munafik. Akhirnya mereka berpatah balik. Nabi tak kisah pun. Dia patah balik lah. Berapa yang ada itu pasti dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tabarakallah. Ni dia tuan-tuan maha hebatnya Allah Ta'ala, maha baiknya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala meletakkan di dalam hati-hati umat Islam ini kekuatan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan pada ayat yang ke-159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Subhanallah, sesungguhnya ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan akhlak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 159 ini tuan-tuan, kalau kita lihat balik pada peristiwa peperangan Uhud itu, kan kita dah cerita sebelum ni tuan-tuan, 70 orang sahabat, 70 orang sahabat syahid pada peperangan Uhud itu, termasuklah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah, wafat pada peperangan Uhud. Baginda bersedih sebenarnya. Sedih baginda. Ada para sahabat dah rasa dah pasti ni balik ni kan kena tibai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ingat dulu ketika mana Rasulullah tempatkan berapa orang? Ada berapa orang yang berada di atas, 50 orang berada di atas Jabal Rumah tu kan. Bukit pemanah itu, supaya jangan turun. Apa juga keadaan kau jangan turun, kata Rasulullah. Au kama qal. Tetapi mereka turun. Kita tak boleh salahkan mereka 100% tuan-tuan. Seperti mana yang lepas kita cerita, sebenarnya para sahabat ni tuan-tuan imannya kuat. Iman mereka ni cukup kuat. Kuat sangat tuan-tuan. Mereka berdakwah, mereka bercakap tentang Islam. Mereka bercakap tentang Islam ini di hadapan orang bukan Islam. Kami ustaz-ustaz ni bercakap tentang Islam, tentang agama, berhadapan dengan orang-orang Islam yang memang dah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tak hebat mana kami. Tapi para sahabat ini, mereka menegakkan agama Islam, mereka berhadapan dengan orang-orang bukan Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada di kalangan sahabat ni mereka takut, mereka risau. Oi, pasti ni kami balik ni kena balun dengan Rasulullah ni. Tak mendengar kata daripada dia punya pemerintah kan. Subhanallah, tabarakallah. Tetapi tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran ayat 159 ni, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutmu. Subhanallah. Allah Ta'ala kata dengan Rasulullah, jangan berkeras dengan mereka, berlemah lembutlah dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min hawlik. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Subhanallah. Jika Rasulullah bersikap kasar, pasti mereka lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang setia tuan-tuan, para sahabat yang sangat mentaati Rasul pun boleh melarikan diri daripada Nabi jika Nabi bersikap kasar. Yalah sebab tak puas hati kan. Aku dah cakap tu duduk sana, kau tak nak dengar. Contoh begitulah, kalau kita lah jadi ketua, kita suruh buat lain yang dibuat, tak kemarah. Tapi tuan-tuan, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi bagi pemimpin, orang bawah kita tak ikut kata kita, kita marah. Ya Allah, geramnya rasanya kan. Kalau kita makin marah dia, makin larilah dia, tak ada kawan lah kita. Begitulah yang Allah Ta'ala tunjukkan sebenarnya. Allah Ta'ala ajar jangan kasar dengan mereka, nanti mereka lari. Habis tu nak buat apa tuan-tuan? Allah Ta'ala ajarkan
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah Taala kata apa? Oleh itu maafkanlah mereka. Allah Taala ajarkan Rasulullah, maafkan mereka ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, maafkan para sahabat-sahabatmu. Jangan marahkan mereka. Jangan marah kepada mereka, maafkan mereka atas kesilapan mereka. Kemudian lepas engkau maafkan, engkau tadahlah tangan, mohonkan keampunan kepada Allah untuk mereka ni. Subhanallah, tabarakallah. Bagaimana tuan-tuan hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya matinya sahabat, bukan hanya meninggalnya para sahabat-sahabat Rasulullah, malah pak cik Nabi pun meninggal dunia, tapi Allah Taala ajarkan jangan marah, relax, maafkan mereka dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka-mereka itu. Allahu akbar, subhanallah. Nabi buat tak tuan-tuan? Nabi buat. Nabi buat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi angkat tangan, Nabi mohon ampun. Tapi bukanlah Nabi mohon ampun tu tuan-tuan, macam kita lah kalau tengok TV kan. Ada sinetron, angkat tangan, pintu terbuka sikit kan. Tiba-tiba angkat tangan tu, ya Allah, kita doakan orang kan, tiba-tiba orang tu ada kat belakang pintu. Jeng. Tu macam sedih sangat cerita dia kan. Itu cerita drama Melayu tuan-tuan. Ini tak, ini betul-betulnya cerita ni. Rasulullah angkat tangan minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah, hebat tuan-tuan Rasulullah ni. Kalau kita lihat tuan-tuan bagaimana peristiwa. Satu ketika peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi berdakwah ke Taif kan. Ni cerita malam ni malam yang ke-26 Rajab. Esok malam 27, malam Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihan. Kesedihan yang bagaimana tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahun kesedihan ni tuan-tuan berlaku pada tahun, kalau ikutkan dalam kitab Muktabar mengatakan bahawa tahun itu adalah tahun yang ke-10 kenabian. Baginda Nabi dipulaukan, umat Islam ketika itu dipulaukan oleh orang-orang Mekah. Sebiji gandum pun mereka tidak boleh beli daripada penduduk-penduduk Mekah yang berniaga ketika itu. Subhanallah. Lalu mereka pun keluar daripada kota Mekah, berada di atas pergunungan. Menunggu hampir 3 tahun kan. Subhanallah. Cukup 3 tahun tuan-tuan, rupa-rupanya perjanjian itu telah pun terhapus. Allah Ta'ala hantarkan anai-anai untuk makan kan. Lalu mereka pun balik ke Mekah, kerja seperti biasa. Kemudian tuan-tuan tak lama selepas itu, rupa-rupanya Allah Ta'ala kirimkan lagi kesedihan kepada baginda Nabi. Apa dia tuan-tuan? Kematian bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, saya nak tanyalah ibu-ibu. Abu Talib ni meninggalnya Islam ke tak Islam? Tak Islam. Confident jawabnya. Islam ke tak Islam Abu Talib ni? Islam. Oh, lagi hebat. Subhanallah, tabarakallah. Kalau kita buka tuan-tuan dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Rahi' Al-Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, mengatakan bahawa ketika mana di hujung hayat Abu Talib, Rasulullah datang kepada Abu Talib ni. Dalam masa yang sama tuan-tuan, di situ juga ada Abu Jahal. Ada Abu Lahab. Abu Jahal ke Abu Lahab, begitulah. Rasulullah kata, wahai pamanku, wahai pakcikku, sebutlah la ilaha illallah. Dalam kitab tu mengatakan begitu. Kitab Rahikul Maktum. Kitab sirah ni kan. Kemudian ketika itu juga di pihak Quraisy ni, mereka katakan apa? Wahai Abu Talib, adakah engkau nak meninggalkan ajaran bapamu? Subhanallah. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat mengatakan bahawa Abu Talib itu meninggalnya dalam keadaan tidak sempat beriman kepada Allah. Subhanallah. Wa iyyazubillah. Tapi tuan-tuan, ni Rasulullah kata tak apalah,
aku akan mintakan keampunan kan kepada Allah untukmu ya wahai Abu Talib, wahai bapa saudaraku kan. Tetapi Allah Ta'ala turunkan firman-Nya kan, dalam wahyunya yang mengatakan bahawa sesungguhnya engkau tidak boleh memberikan hidayah kepada sesiapa walaupun saudara engkau yang kau sayangi kan. Dah sampai situlah kan. Tetapi tuan-tuan, Rasulullah bersedih kerana kan meninggalnya bapa saudaranya. Kenapa tuan-tuan? Kerana Abu Talib ini adalah orang yang sangat-sangat kan menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam dakwah baginda Nabi, walaupun Abu Talib ini tidak beriman kan, tetapi dialah orang yang sangat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh siapa pun kacau Nabi. Kan ketika mana Nabi dipulaukan oleh penduduk Mekah, Abu Talib pun ikut sama-sama. Keluar daripada kota Mekah. Subhanallah. Sebab itu Abu Talib sangat-sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Abu Talib. Ketika mana Abu Talib meninggal dunia, baginda Nabi bersedih. Selang beberapa bulan selepas itu tuan-tuan, isteri baginda pula yang baginda sayangi, Sayyidatuna Khadijah binti Huwailid pula meninggal dunia. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang isteri yang sangat haibat. Istimewanya Sayyidatina Khadijah di sisi Rasulullah, sehingga kan isteri-isteri lain pernah cemburu dengan Khadijah. Baginda Nabi pernah bercerita kan pernah diceritakan bagaimana isteri Nabi cemburu. Sehingga kan ada isteri Nabi kata apa? Sesungguhnya kan kau dah dapat yang lebih baik daripada Khadijah. Subhanallah. Apa Nabi kata? Nabi marah ketika itu. Nabi kata sesungguhnya tatkala mana tidak ada orang yang percaya kepada aku, dialah seorang-seorangnya yang percaya kepada aku. Ketika mana orang semua meninggalkan aku, dialah yang bersama-sama denganku. Dialah yang mengorbankan segala hartanya kepadaku. Ketika mana orang semua lari daripada aku, dialah Khadijah. Subhanallah. Sebab itu Rasulullah sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan ketika mana Rasulullah bersama-sama dengan Khadijah, baginda Nabi tidak menduakannya. Nabi tidak pernah berkahwin selain daripada dengan isteri yang lain ketika mana Khadijah masih hidup. Setianya Nabi. Hebat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu tuan-tuan, kan Nabi diuji selepas Nabi kewafatan isterinya dan juga meninggalnya Abu Talib itu tuan-tuan, Nabi terus diserang habis-habisan oleh orang kafir Quraisy kan, sebelum dikirimkan oleh Allah Taala malaikat untuk membawa Nabi Isra' wal Mi'raj. Kan? Nabi pergi berdakwah ke mana? Ke Taif. Nabi pergi ke Taif. Taif tuan-tuan, subhanallah. Sebab Nabi tahu di Taif ini ada saudara-saudaranya, saudara-saudara susuannya berada di Taif. Nabi pergi berdakwah di sana. Mudah-mudahan bila Nabi pergi berdakwah di sana tuan-tuan, mereka semua akan dapat menerima ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tuan-tuan, sampai di Taif tuan-tuan, baginda Nabi disambut dengan kesakitan. Nabi dibaling dengan kayu, dengan batu, dengan pasir dan macam-macam lagi. Subhanallah. Perjalanan daripada Mekah pergi ke Taif, sekarang ni kalau kita naik bas 2 jam sampai tuan-tuan. Tapi zaman Nabi tu tak ada bas tuan-tuan. Nabi jalan kaki kan. Mungkinlah makan 1 minggu mungkin. Perjalanan itu sampai-sampai tidak disambut rupanya. Bukan disambut dengan sesuatu yang baik, rupanya disambut dengan yang kurang baik. Nabi balik lagi, subhanallah. Dalam riwayat mengatakan bahawa badan Nabi berlumuran darah. Subhanallah. Dan dalam perjalanan balik itu Nabi sempat singgah di sebuah di satu ladang kan, ladang anggur milik saudagar Quraisy daripada Mekah kan. Subhanallah. Kemudian dia nampak dia jauh ni Muhammad ni. Tiba-tiba Allah Taala campakkan rasa kasihan di dalam hatinya. Dia panggil dia punya pekerja dia. Dia panggil pekerja dia, kau ambil buah ni bagi pada lelaki itu. Ambillah pekerja dia, ambil segugus buah tu dibagi pada Nabi Muhammad. Lalu diberikan kepada Nabi. Nabi ambil buah tadi, Nabi nak makan, Nabi baca bismillah. Lelaki tadi tanya, engkau ni siapa? Subhanallah. Nabi pula bertanya kepada dia, engkau ni siapa pula?
Nama aku Adas katanya. Adas. Aku berasal daripada daerah Ninawa. Ninawa ni di mana? Di sebelah Iraq sana. Lalu kata Rasulullah, wah, engkau berasal daripada perkampungan di sebuah tempat yang ada saudaraku di sana yang bernama Yunus ibnu Matta. Terkejut Adas. Mana kau kenal dengan Yunus ibnu Matta? Dia itu seorang yang sangat soleh di kampungku. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia itu saudaraku. Saudara bagaimana? Mereka sama-sama Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Nabi Yunus itu adalah Rasul dan aku ni Muhammad juga Rasul, pesuruh Allah. Lalu tuan-tuan, Adas itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Rupanya perjalanan Nabi Muhammad daripada Mekah ke Taif patah balik, seorang je yang beriman. Itu pun dalam keadaan yang begitu, subhanallah. Sedih Nabi. Nabi dalam keadaan sedih, lalu Allah Taala pujuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Kalau dalam riwayat tuan-tuan ada macam-macam. Ada mengatakan bahawa Isra dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Isra dan Mi'raj itu berlaku pada selain daripada bulan Rejab lah. Tetapi yang paling rajih mengatakan bahawa Isra dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Rejab, pada tahun ke-10 kenabian. Subhanallah. Inilah cerita Isra Mi'raj ni tuan-tuan. Esok malam kita sambut satu tarikh yang cukup istimewa. Tarikh Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ni sebenarnya kalau nak ceritakan tuan-tuan, apa dia punya isi kandungan utama dalam Isra dan Mi'raj ini? Isra dan Mi'raj ini adalah tarikh ulang tahun apa? Ulang tahun kefarduan salat ke atas umat Nabi Muhammad. Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala Isra wal Mi'raj, dan Allah Taala menganugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya, termasuklah kita ni umat Nabi Muhammad, kefarduan salat. 1 hari 1 malam 5 waktu. Itu yang paling utama pokok sebenarnya. Subhanallah. Tetapi dalam perjalanan itu Allah Taala jalankan itu dengan penuh keajaiban. Subhanallah, tabarakallah. Perjalanan yang cukup istimewa berlaku dalam 1 malam, tetapi perjalanan yang cukup jauh. Itulah perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang mana kalau kita fikirkan guna akal kita, memang tak masuk akal. Sebab apa? Sebab akal kita ini kekecilan. Sangat kecil akal kita ni, tidak boleh menerima satu cerita, peristiwa yang sangat besar berlaku pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini tuan-tuan, cerita Isra wal Mi'raj. Kalau nak diceritakan tuan-tuan memang cukup panjang lebar, tapi cerita dia begitulah. Cerita dia begitulah. Malam 27 Rejab ini adalah malam yang sangat istimewa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala jemput baginda Nabi, dan istimewanya bagi baginda Nabi, Allah Taala dapat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan dengan malaikat Jibril. Allah Taala rakamkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah Taala panggil Nabi Muhammad dengan kalimah hamba. Tadi permulaan bacaan Al-Quran kita tuan-tuan, kita baca surah Al-Kahfi. Suratul Kahfi kita baca dengan apa? Alhamdulillahilladzi, apa dia tadi? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
Allah Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-Nya, yakni Al-Quran itu, menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Allah Ta'ala nak turunkan satu kitab yang sangat mulia kepada seorang manusia. Allah Ta'ala panggil manusia itu sebagai hamba. Kemudian Allah Ta'ala nak angkatkan baginda Nabi ke satu tempat yang cukup tinggi. Allah Ta'ala juga menyebutnya dengan Subhanallazi asra bi'abdihi, dengan kalimah hamba. Subhanallah. Hamba je rupanya. Tetapi hamba yang Allah Ta'ala maksudkan ini, tuan-tuan, bukanlah macam kita, tuan-tuan. Hari ini kita mengaku kita ni hamba. Kita mengaku saya ni hamba Allah. Kita mengaku kita ni hamba. Tapi hamba yang bagaimana, tuan-tuan? Hamba yang bagaimana? Kita kena ingat, tuan-tuan, hamba, perkataan abdihi inilah yang menunjukkan bahawa perjalanan baginda Nabi, kata para ulama, perkataan abdihi ini, bi'abdihi, memperjalankan hambanya ini, menjadi satu dalil sesungguhnya baginda Nabi itu berjalan pada Isra' dan Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya, bukan dalam mimpi. Kerana apa? Orang yang ada jasad tak ada roh, itu namanya mayat. Ada jasad tak ada roh, itu mayat. Yang ada roh, tak ada jasad, ada roh. Tak ada jasad, itu hantu. Dia gentayangan. Tapi bila ada roh dan ada jasad, itulah manusia yang digelar hamba. Maka bila Allah Ta'ala perjalankan hambanya, maka maksudnya dengan roh dan jasad, bukan dalam mimpi bagi Nabi. Kemudian kita, tuan-tuan, kita boleh mengaku saya ni hamba Allah, tapi pengakuan kita sahaja, seolah-olah macam kita cakap lah, hari ni saya ni kenal sangat dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, contohnya kan. Oh, kita cerita tu macam kita ni kenal dia kenal kita. Tapi itu pengakuan kita, belum tentu dia kenal kita. Tetapi Rasulullah ini yang mengaku dia tu hamba adalah Allah. Allah yang mengatakan dia tu hamba aku. Maka di sana hamba itu bukan bermaksud seperti maksud kita ni lah, orang yang paling rendah sekali nilainya, tidak. Tetapi orang yang paling tinggi di sisi Allah, hamba Allah. Subhanallah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala perjalankan bagi Nabi pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagi Nabi diperjalankan, tuan-tuan, pada malam hari itu, tuan-tuan, daripada Masjidil Haram. Sebelum perjalanan itu berlaku, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril dan 2 lagi malaikat untuk membelah dada Rasulullah. Kan, dalam riwayat. Kemudian disucikan, dicuci hati dan jantung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa, tuan-tuan? Air Zam-Zam. Dibawakan ke Kaabah, dicuci dengan air Zam-Zam. Ada orang pernah bertanya dengan saya, Ustaz, kenapa malaikat Jibril cuci hati Nabi gunakan air Zam-Zam? Kan malaikat ni datang daripada syurga. Kenapa tak bawa air daripada telaga Rasulullah? Telaga Kautsar, haud Rasulullah, yang mana kita semua mengidam-idamkan air tersebut untuk kita minum. Subhanallah. Kenapa kena gunakan air Zam-Zam? Para ulama menjelaskan, sesungguhnya air yang paling haibat, yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang pertama sekali adalah air yang pernah keluar daripada celah-celah jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kan satu peristiwa bagaimana ketika mana Rasulullah bersama dengan para sahabat keputusan bekalan air, Nabi celupkan tangannya pada satu bejana yang berisi air, saki-baki air, lalu keluarlah air daripada celah-celah jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai semua para sahabat dapat minum air tersebut kan. Kemudian barulah air itu berhenti. Tetapi air itu ketika itu sahaja.
Dan yang kedua, yang paling mulia di atas muka bumi ini, air yang paling haibat adalah air Zam-Zam. Daripada zaman Nabi Allah Ismail dulu sampailah ke hari ini, air itu tidak pernah kering airnya. Sentiasa berisi, telaga itu tidak pernah kering. Sampailah disedut, dibuat macam mana pun sekarang kerajaan Saudi, satu dunia dapat air Zam-Zam ni, tetapi air itu tidak pernah kering. Subhanallah. Hebatnya Allah Ta'ala ciptakan air tersebut. Dan air itulah yang menyucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi kotor ke? Tidak. Tetapi dalam perjalanan Isra' Mi'raj ini, Allah Ta'ala nak tunjukkan sesuatu yang cukup haibat, sesuatu yang cukup istimewa, yang memang tidak pernah dilihat oleh mata kasar. Lalu Allah Ta'ala nak kuatkan hati Nabi dengan disucikan dulu hati itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah antara intipati perjalanan baginda Nabi dalam Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah tuan-tuan, ada masa dan ketika kita cerita panjang lebar berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ini. Tak cukup rasanya masa yang kita ada. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni cukup sekadar ini. Kita bercerita, kita mentadabbur Al-Quran kita pada surah Ali Imran ayat 157, 158 dan 159. InsyaAllah ada masa dan ketika kita sambung lagi perkongsian ilmu kita. Saya mohon ampun dan maaf kepada semua. Andainya ada kesalahan dan kesilapan, andainya ada kekurangan, andainya ada yang terkasar bahasa mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan kalam yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa hatamul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.